Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi segitu kepada korang yang baru saja jumpa channel ini, selamat datang yang saya ucapkan. Sebenarnya channel ini mengisahkan tentang projek review serta projek-projek yang akan saya jalankan. So guys, untuk video kali ini saya akan menerangkan sedikit info kepada kita semua mengenai 5 enjin NA yang liternya agak kecil tetapi horsepowernya tinggi. Nak tahu enjin apa? Korang kena stay dengan video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, kepada korang yang baru saja jumpa channel ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Alright guys, lanjut ke video kita untuk kali ini. Alright guys, so dalam video kali ini saya akan menerangkan kepada kita semua mengenai 5 enjin NA yang cc dia ataupun liter dia kecil tetapi horsepower dia tinggi seolah-olah seperti 2.0 liter. Dan kelima-lima enjin yang saya akan senaraikan ini semuanya daripada versi NA ataupun naturally aspirated. Mengenai enjin ini juga, ianya bermula daripada tahun 90-an lagi. Okey, tanpa bercakap banyak lagi, jom kita pergi kepada topik utama kita. Okey, enjin pertama yang saya pilih adalah 4G92 MyVac daripada Mitsubishi. Enjin ini berkapasiti 1597cc dengan versi NA, 1.6 liter 16 valve 4 silinder Dodge. Enjin ini merupakan enjin pertama daripada Mitsubishi yang menggunakan sistem MyVac, iaitu Mitsubishi Valve Timing and Electronic Control. Mula diperkenalkan pada tahun 1992. Antara bodi yang mendapat sentuhan enjin ini adalah Mitsubishi Mirage Hatchback dan Mitsubishi Lancer Sedan. Manakala untuk kuasa yang ditala untuk enjin 1.6 liter MyVac ini adalah 173 horsepower pada 7,300 rpm dan 167 Nm torque pada 7,000 rpm dengan strok 77.5 Nm. Okey, ini merupakan enjin pertama yang dicipta oleh Mitsubishi yang menggunakan sistem MyVac dengan sempurna. Lepas itu zaman berganti zaman sampailah ke sekarang sistem MyVac ini tetap digunakan pada enjin biasa. Okey, itu yang pertama. Seterusnya kita pergi pula kepada yang kedua. Untuk yang kedua ini saya pilih daripada brand Nissan. Ia adalah SR16VE Neo VVL. Enjin ini diletakkan pada sebuah bodi hatchback iaitu Nissan Pulsar dengan liter asalnya 1596cc. Alright, so untuk enjin ini sebenarnya ianya sama dengan sistem MyVac tadi yang mana dengan kuasa Neo. Jadi untuk horsepower mengenai enjin ini, ia dapat menghasilkan horsepower sebanyak 175 horsepower pada 7,800 rpm dan 161 Nm torque pada 6,200 rpm. Apa yang menariknya untuk enjin ini, macam yang saya katakan tadi, iaitu Neo ataupun Neo VVL Variable Valve Lift, iaitu dua injak berfungsi secara tidak sekali, iaitu injak masuk dan injak exhaust. Sebenarnya sistem ini seolah-olah VTEC. Ke VTEC dia akan on secara serentak, manakala untuk SR16 ini dia akan on ataupun dia akan terbuka dua kali, iaitu pada 5,000 rpm dan 6,500 rpm. Jadinya jika korang tanya saya banyak-banyak enjin yang liter kecil ataupun cc kecil, enjin ini adalah pilihan saya. Bukanlah untuk laju seperti kereta performance zaman sekarang, tetapi untuk enjoy semasa memandu. Alright, so itu adalah yang kedua. Seterusnya kita pergi pula kepada yang ketiga. Untuk yang ketiga ini adalah enjin daripada Honda, iaitu B16B Type R. Enjin B16B Type R ini diletakkan pada sebuah bodi hatchback iaitu Honda Civic EK9. Mula dilancarkan pada tahun 1997. Okey, dengan kuasa yang dapat dicapai untuk sebuah bodi hatchback dengan cc 1.6 liter NA ini dapat mencapai kuasa sebanyak 182 horsepower pada 8,200 rpm dan 160 Nm torque pada 7,500 rpm.
Semasa awal pengeluaran Honda Civic EK9 ataupun enjin B16B Type R ini, ia boleh dikatakan pembunuh ataupun pencabar untuk manufacturer lain. Kerana Honda dapat membuat enjin dengan liter yang kecil tetapi dengan horsepower yang tinggi dari versi NA. Ditambah pula bodi yang Honda keluarkan pada masa itu cukup sporty. So itu yang ketiga. Seterusnya kita pergi pula kepada yang keempat. Untuk yang keempat ini saya pilih enjin Blacktop 4AGE 1.6 liter. Merupakan enjin 1.6 liter 1597cc dengan strok 81 mm kali 77 mm. Ia boleh dikatakan permulaan enjin Toyota yang menggunakan sistem 20 watt dalam satu hit. So yang dapat dihasilkan untuk enjin ini adalah 170 horsepower pada 7500 rpm dan 155 Nm torque pada 5600 rpm. Alright, so untuk enjin yang saya terangkan tiga tadi, ianya lebih kepada sistem injak ataupun sistem bantuan injak, tetapi tidak untuk Toyota. Toyota memilih untuk memperbanyakkan throttle bagi meningkatkan horsepower. Sebab itulah ianya digelar 4 throttle. Jika throttle ini terbuka dengan jayanya, akan terlahirlah bunyi daripada versi NA. Jadinya dekat sini, jika korang tahu macam mana 4 throttle ini terbuka, korang boleh tinggalkan dekat ruang komen di bawah. Sedap ke tidak? Bagi saya cukup sedap untuk sebuah bodi lama dengan enjin 4 throttle. Ditambah pula dengan transmisi 6 kelajuan manual pada masa itu. Sebab pada masa itu untuk enjin 1.6 liter 6 speed manual ini susah untuk kita dapat lihat. Yang mana 5 enjin yang saya terangkan ini pun tidak ada untuk speed 6 kelajuan manual. So itu yang keempat. Seterusnya kita pergi pula kepada yang terakhir, iaitu yang kelima. Okey, untuk yang kelima ini saya pilih brand daripada Nissan. Ia adalah enjin 1.6 liter SR16 VE-N1 VVL Neo. Macam enjin tadi juga, iaitu SR16 VE biasa. Tetapi untuk enjin ini horsepower dan torque-nya telah pun dipertingkatkan. Mula diperkenalkan pada tahun 1997 sehinggalah 1998. Right, so untuk enjin SR16 VE-N1 ini merupakan enjin yang bukan biasa-biasa. Sebaliknya, ianya dicipta dan ditala untuk melawan enjin yang agak berprestasi tinggi pada masa itu, terutamanya enjin B16B Type R daripada EK9. Okey, balik cerita kita pula kepada versi N1 ini. Okey, N1 di sini bermaksud barang performa yang diletakkan ataupun ditala untuk enjin tersebut. Untuk versi N1 ini bukan sahaja enjin ini sahaja yang dicipta. Contohnya RB26DE-TT N1. Alright guys, so untuk enjin SR16 VE ini, ianya dicipta tanpa mengubah liter asal enjin ini. Tapi perubahan daripada segi barang performa untuk enjin ini. Contohnya throttle body. Throttle body ianya menggunakan throttle body 70mm. Crankshaft ditukar kepada 220 hingga 288 degree. Itu untuk unit masuk, manakala unit exhaust 244 hingga 288 degree. Perubahan ratio gear dipertingkatkan dan banyak lagi perubahan lain yang diberi sentuhan untuk enjin SR16 VE-N1 ini. So, berapakah horsepower untuk enjin SR16 VE-N1 ini? Ia dapat mencapai horsepower 197 horsepower pada 7800 rpm dan 182 Nm torque pada 7600 rpm. So ke 100 dikatakan mampu mencapai 6.8 saat. Manakala untuk top speed enjin ini saya tak pasti berapa dekat sini. So jika korang tahu berapa top speed untuk enjin SR16N1 ini, korang boleh tinggalkan dekat ruang komen di bawah. Saya tak pasti. Ada fakta yang mengatakan 220 km/jam, tetapi itu tak pasti betul ataupun tidak. Jadi yang menariknya untuk enjin SR16N1 ini, ianya dicipta hanya 500 unit sahaja di seluruh dunia. Kalau ada kereta ni dekat Malaysia pada masa kini memang rare. Saya boleh tabik.
Alright guys, so itu adalah 5 enjin versi NA dengan horsepower yang tinggi. Sebenarnya ada lagi enjin lain, tetapi mungkin ini yang saya boleh line upkan sahaja. Jadi jika korang tahu enjin apa lagi yang power dengan liter yang kecil, korang boleh tinggalkan dekat ruang komen di bawah. So saya rasa mungkin video saya sudah sampai di sini saja. Jadinya macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.